Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syairah Atika binti Ibrahim akan membentangkan tugasan individu bagi kursus kesusastraan Melayu iaitu ciri-ciri penulisan sastra sejarah dalam teks sejarah Melayu. Pengenalan. Sastra merupakan pemecah kepada salah faham yang biasanya mengaburi pemahaman sifat genre ini di mana perkataan sastra yang mendahului perkataan sejarah ini mestilah bercorak kreatif dan imajinatif. Menurut Siti Hawa Saleh 1997, ciri-ciri penulisan sastra sejarah adalah mengandungi unsur mitos, legenda dan sejarah benar, peristiwa sebenar termasuklah tokoh bersejarah tertentu, serta penemuan jurai keturunan raja-raja Melayu tertentu. Karya sejarah Melayu atau nama sebenarnya Sulalatus Salatin karya Tun Sri Lanang merupakan karya yang terulung hasil daripada permintaan seorang sultan untuk mengabdikan peristiwa sejarah serta tokoh-tokoh yang pernah hidup dalam sejarah sebagai bentuk pengajaran pada generasi akan datang. Ciri penulisan sastra sejarah yang pertama adalah asal-usul keturunan raja. Setiap hasil sastra sejarah ini menceritakan asal-usul raja bagi sesebuah tampuk pemerintahan. Kisah asal-usul raja ini dapat memberikan kesedaran serta kefahaman yang jelas dan tepat kepada generasi muda untuk mengetahui sejarah nenek moyang mereka serta kepentingan institusi sultan dan raja pada zaman dahulu. Menerusi teks sejarah Melayu, asal-usul raja-raja Melayu ini bermula daripada Raja Sunan yang merupakan salah seorang cucu Raja Iskandar Zulkarnain telah masuk ke dalam laut dan mengahwini Puteri Mahtabul Bahri dari negeri Barsam. Mereka dikurniakan 3 orang anak yang bernama Nila Utama, Nila Pahlawan dan Krishna Pandita. Masing-masing juga telah mengembangkan keturunan mereka melalui perkahwinan antara anak Demang Lebar Daun, Wan Empuk dan Wan Malini. Ciri penulisan sastra sejarah yang kedua pula ialah jurai keturunan raja. Hasil sastra sejarah kebanyakannya mengisahkan tentang susunan jurai keturunan raja-raja terdahulu dengan rapi. Jurai keturunan ini dikemukakan oleh pengarang sebagai simbolik ataupun bukti bahawa kedudukan dan keabsahan raja yang memerintah kerajaan itu dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Syekh Naqib Al-Atas, sejarah dalam masyarakat Melayu tradisional lebih memfokuskan kepada jurai keturunan dan bukannya tarikh iaitu kronologi dalam sejarah. Dalam teks sejarah Melayu, susur galur keturunan Raja Melaka bermula dengan pemerintahan oleh Sultan Muzaffar Shah selama lebih 13 tahun. Selepas kemakatan baginda pada tahun 1459, tahta baginda digantikan oleh putra sulung yang bernama Raja Ibrahim. Kebanyakan nama-nama Raja Melayu Melaka adalah benar dan diperkatakan dalam sejarah Melaka seperti Raja Iskandar Shah, Raja Mansur Shah dan lain-lain. Seterusnya, penulisan sastra sejarah juga mestilah mengandungi kisah pembukaan negeri. Kisah pembukaan negeri ini boleh mewakilkan kebesaran serta kedaulatan seorang raja kerana jelas terangkum bahawa betapa tidak bermakna seseorang itu jika dia tidak mempunyai negeri. Menurut Barudin Cekpa 2012, kewujudan raja seringkali dikaitkan dengan wujudnya sebuah kerajaan dan negeri. Terdapat beberapa contoh kisah pembukaan negeri yang diceritakan dalam teks sejarah Melayu, antaranya yang pertama, kisah pembukaan negeri Melaka di mana nama Melaka diambil sepenang kejadian pelanduk menendang anjing buruan dan pada ketika itu juga Raja Iskandar sedang berteduh di bawah pohon yang bernama Melaka. Kisah yang kedua pula adalah kisah pembukaan negeri Samudra Pasai yang dikaitkan dengan seekor anjing yang bernama Si Pasai serta peristiwa Merah Silu yang terjumpa seekor semut sebesar kucing. Merah Silu menamakan tempat tersebut dengan nama Samudra yang bermaksud semut yang amat besar. Kisah yang ketiga pula adalah kisah pembukaan negeri Temasek yang kini dikenali sebagai Singapura di mana nama Singapura ini diambil berdasarkan kepada nama binatang singa yang amat gagah tubuhnya yang dilihat oleh Sang Nila Utama. Ciri penulisan sastra sejarah yang keempat pula adalah berkaitan dengan kisah ketibaan agama Islam. Kisah ketibaan agama Islam juga merupakan sebuah titik perubahan cara pemerintahan sesebuah negeri apabila corak pemerintahan itu dipengaruhi oleh unsur agama Islam. Pengaruh Islam amat dekat dan dijadikan sebagai panduan dari sudut politik termasuklah bidang pendidikan.
Menerusi teks sejarah Melayu, terdapat dua kisah pengislaman Raja-Raja Melayu. Antaranya yang pertama adalah kisah pengislaman Merah Silu yang diislamkan oleh Fakir Muhammad ketika berlayar ke Pasai bersama Syekh Ismail. Merah Silu pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Seusai baginda bermimpi, secara spontan Merah Silu tahu membaca Al-Quran. Pengislaman Merah Silu ini menukarkan nama baginda kepada Malikus Saleh. Yang kedua pula adalah kisah ketibaan agama Islam di Melaka yang bermula apabila Raja Kecil Besar bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan baginda diajar mengucap 2 kalimah syahadah. Rasulullah menukarkan nama baginda kepada Sultan Muhammad Shah. Baginda juga diberitahu dalam mimpi yang akan ada sebuah kapal tiba dari Jeddah dan tujuan kedatangan kapal tersebut adalah untuk mengislamkan orang-orang Melaka. Yang terakhir, sebuah karya sastra juga mestilah mengandungi kisah tentang zaman terakhir sesebuah kerajaan ataupun negeri. Ibn Khaldun berpendapat faktor dalaman dan faktor luaran merupakan punca kepada kejatuhan semasa pemerintahan. Faktor dalaman ini kebanyakannya dipengaruhi oleh kelunturan semangat asabiah, terlalu banyak kumpulan asabiah, kezaliman dan ketidakadilan sosial, kemewahan yang melenyapkan kesedaran beragama, ketidakstabilan politik dan kelemahan pemerintah. Menurut teks sejarah Melayu, kejatuhan Kota Melaka ini berpunca daripada sikap dan kepribadian Sultan Mahmud Shah itu sendiri, di mana kebanyakan kisah baginda adalah hampir bersifat negatif sepenuhnya, antaranya corak pemerintahan Sultan Mahmud Shah yang kejam dan hukuman mati yang tidak adil dijatuhkan ke atas bendahara Melaka. Zaman terakhir sebuah negeri juga diceritakan di bahagian akhir dalam teks sejarah Melayu, di mana pengarang menceritakan tentang kemakmuran serta kemajuan di Pelabuhan Melaka telah menarik minat Portugis yang dikenali sebagai Peringgi ketika itu untuk menawan dan menjajah Melaka. Kejatuhan Melaka ke atas tangan Portugis ini menggambarkan detik-detik kehancuran sebuah kerajaan disebabkan oleh ancaman pengaruh luar serta sikap pembesar-pembesar orang Melayu itu sendiri yang tidak bersatu. Secara kesimpulannya, sejarah Melayu yang disusun oleh Tun Sri Lanang ini menunjukkan kebijaksanaan serta keilmuan tinggi yang dimiliki oleh beliau dalam menghasilkan sebuah karya agung yang menjadi rujukan sehingga ke hari ini. Sebuah karya klasik semakin lama semakin tinggi nilainya kerana karya klasik merupakan pencapaian intelektual yang paling berharga bagi sesuatu bangsa. Oleh yang demikian, pengarang sastra sejarah haruslah sedaya upaya memberikan maklumat dan gambaran tentang sosio-budaya masyarakat zaman dahulu. Maka dengan itu, sejarah Melayu dapat memenuhi fungsinya sebagai manuskrip yang mempunyai akal budi bangsa Melayu. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.